Dulu akan tanya, Ustaz, kami nak jemput Ustaz ceramah. Ya, ya. Ustaz ada tauliah tak? Kita pun jawab lah. Ada kata tak? Lah ni tauliah, orang tak tanya dah. Bos terdos dulu tanya. Dia pun tanya, Ustaz dah ambil dos penggalak. Dos penggalak aku tak ambil. Galak tu duk ada dah kan? Galak tu duk ada dah. Dos penggalak yang aku tak ambil. Bukan niat saya datang jauh-jauh daripada Kedah ke Selangor, ke Puchong ini untuk datang mengajak, menyampaikan ilmu kepada tuan-tuan. Tetapi sekadar untuk memenuhi jemputan. Kerana saya berpegang kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan barang sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya di dunia, Allah akan menunaikan hajatnya di dunia dan di akhirat. Atas dasar itu yang saya datang pada malam ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa nak dapat sesuatu yang besar daripada saya malam ni, tutuplah impian dan angan-angan tersebut. Kalau sekadar kita nak mengambil fadilat majlis ilmu, insya-Allah. Sebab apa dia? Tajuk malam ni saya nak kona kok mana pun tak tahu. Saya mula ceramah tahun 2003. Ni 2022 lah. Lama mana dah, berapa belas tahun dah saya ceramah. Ni lah kali pertama dapat tajuk yang pelik macam ni, tuan-tuan. Ada orang telefon tanya, Ustaz malam ni nak menyanyi lagu apa? Saya heran. Saya kata, lagu apa malam ni kuliah? Tak, dia kata Ustaz nak bos lagu. Sampai depan tu baru saya tahu lagu mana kita ni. Tak tahu lagu mana. Tajuk tu lagu mana kita ni. Saya nak pikuk mana lagu mana pun tak tahu. Lagu ni ialah. Kalau di Kedah lagu ni, tajuk ni, lagu mana kita ni, terjemah mai ke bahasa tuan-tuan, macam mana kita sekarang ni. Tajuk tu, macam mana kita sekarang ni. Saya tak tahu tuan-tuan nak suruh saya bercakap apa dia. Macam mana ni tak tahu. Saya tak tahu. Cuba tuan-tuan terus terang, nak suruh saya hantam apa malam ni. Yang tuan-tuan duk kona habis saya pun pedih ni. Terus terang lah. Tuan-tuan nak suruh saya hantam kot mana. Tuan-tuan nak buat tajuk pun takut. Takut dekat KKM lebih daripada Allah ni pun masalah juga, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya bila tengok tajuk malam ni, semalam kita menyambut, hari ini kita menyambut peristiwa agung Isra' wal Mi'raj. Saya cuba nak ambil pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj untuk kita faham malam ni. Kita nak ambil pengajaran Isra' Mi'raj untuk kita faham. InsyaAllah 9, 10, 9, 15 saya berhenti. Sejam lebih-lebih sikit sudah dah. Saya pun bukan orang sihat sangat, tuan-tuan. Suara tak apa keluar. Bukan sebab ambil booster dose, tak. Seminggu dah suara tak apa nak keluar betul. Banyak, kerana Isra' Mi'raj ni banyak jemputan. Esok 4 ceramah. Esok 4. Lusa 3. Hari Jumaat sepatutnya ada khutbah tapi tak ada booster dose. Sepatutnya ada jemputan untuk saya baca khutbah. Kan? Dulu saya nak main ceramah, lepas tanya saya, Ustaz ada tauliah tak? Dulu akan tanya, Ustaz kami nak jemput Ustaz ceramah. Ya, ya. Ustaz ada tauliah tak? Kita pun jawab lah. Ada kata tak? Lah ni tauliah, orang tak tanya dah. Bos terdos dulu tanya. Dia pun tanya, Ustaz dah ambil dos penggalak. Dos penggalak aku tak ambil. Galak tu duk ada dah kan? Galak tu duk ada dah. Dos penggalak yang aku tak ambil. Orang tanya, Ustaz nak ambil lagi, lepas tak metak senapang dekat day tak ambil, tuan-tuan. Melainkan lah kalau tak ambil booster dose tu dia jadi serupa Ukraine dengan Rusia, baru kita fikirlah. Jadi tak ada khutbah. Esok saya nak simpan, esok ada 4 program. Cuma malam ni saya nak sentuh tentang Isra' Mi'raj ya, tuan-tuan. Apa yang Allah Ta'ala cuba nak sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj hari ini dah jadilah. Apa gambaran yang Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi dalam malam Isra' dan Mi'raj hari ini dah terbukti dah, tuan-tuan.
Masalah kita orang Malaysia ni sambut tiap-tiap tahun, faham haram tak? Ni masalah. Tuan-tuan boleh faham saya cakap lagu ni? Saya tak arti nak nak cari ustaz lain lah. Saya tutuh Kedah daripada awal sampai habis lah. Tuan-tuan kan duduk belagak, saya tengok muka pun tahu geng Kedah ramai. Ramai duduk pucung baru 2 tahun duduk belagak. Buat cakap Saya tak ada, saya bukan jenis munafik. Duk Kedah mai KL nak cakap KL. Tu bukan saya, tuan-tuan. Saya tiba Kedah, saya tetap mempertahankan kekedahan saya. Saya tengok, saya heran kat pucung. Singapura pun saya tutup cakap Kedah. Brunei pun saya cakap Kedah. Apa panggil nak, tak mau panggil sudah. Ni ada orang dia duduk Kedah mai KL Dia pergi Terengganu Dia pergi Kelantan Saya petang tadi lepas jemput nak pergi ceramah di Kelantan. Saya bagi tarikh bulan 8. Saya kata syarat jangan nak suruh aku cakap Kelantan, aku tak reti. Saya bukan jenis munafik, saya jenis istiqamah, berpendirian. Ni ada orang duduk di Kedah, dia pergi Kelantan, dia nak cakap Kelantan, makcik tu dengar sampai patah kursi. Dia pergi dekat pasar Siti Khadijah tu, dia pergi dia kata, makcik bagi buah pelai 3 kilo. Tak terkejut makcik tu. Buah gapo makcik tu tanya, buah gapo? Buah pelai 3 kilo. Oh, makcik tu pening. Hamba pun ada satu yang kat rumah pelai tu, dia kata. Nak cari mana 3 kilo? Tak buah pelam makcik. Buah pauh bodoh. Duk buah pelai, buah pelai. 3 kilo dia minta. Pening makcik tu. Saya tak ada, tuan-tuan. Saya tak reti, tuan-tuan. Kalau cakap pun pelik. Saya pergi ceramah di Perak. Saya cakap Kedah, habis ceramah duk makan. Ada Pak Long tu cakap Perak. Dia tak faham. Kan mereka jenis datang berdua, balik bertiga. Teman, komen, tak reti saya nak cakap lagu tu. Tutuh Kedah. Habis ceramah duk makan. Saya makan sebab letih ceramah. Pak Long tu dia tumpang sebab dia letih dengar. Sama-sama letih duk makan. Dia tanya saya tanya dia, Pak Long mai berapa orang? Berdua. Oh, 2. Dengan siapa? Isteri awak. Saya adalah nanti tercelaka orang tua ni ambil bini aku kat mana pula dah. Kita duk ramai nasi, kata nasi ni tak masuk mulut aku, masuk mulut orang tua ni lagi. Saya tanya kali lagi, dengan siapa Pak Long? Isteri awak. Dia kata. Tu imam tu dia tengok saya gagal nak faham dah kan. Dia kata awak tu saya ustaz. Saya kata mujur tu imam terang, kalau tidak mampus dah orang tua ni. Saya tanya dia, Pak Long main naik apa? Pangkah 5. Pangkah 5. Apa dia Pak Long? Motor pangkah 5. EX5. Jenuh fikir tuan-tuan ni. Di malam ni saya cakap Kedah ya. Tuan-tuan faham tak faham pun tuan-tuan buat faham sudah lah. Jangan duk komen kat belakang-belakang. Tak faham ustaz ni tak erti tukar bahasa. Memang saya tak erti. Tuan-tuan, Isra' Mi'raj kita duk dengar tiap-tiap tahun. Masalah kita faham tak? Ustaz main ceramah ni tuan-tuan ni tiap-tiap tahun. Kalau AJK surau tak buat sambutan Isra' Mi'raj, kena maki mampu. Jadi orang surau ni tak ada nak betul ya. Buat ceramah tak kena, tak buat tak kena, betul ya? Tanya AJK surau. Puas fikir nak bagi orang main macam mana? Dia tengok, dia kata geng pucung ni surau tak gemak main disko kerapi. Contoh, mungkin sana pasal lampu warna-warni kot. Pasang lampu disko di luar, haram tak main? Saya heran. Saya tanya tadi bos dia, aku nak pergi surau bukan disko. Dia kata surau ni. Saya kata aku ceramah kata dunia dah. Aku tak pernah tengok surau macam disko ni. Hak tu betul-betul bid'ah tuan-tuan. Duk fikir nak bagi orang main ke surau ni macam mana? Tuan-tuan cuba fikir. Ni dia pelekat ni tuan-tuan, bukan main lawa ni wallpaper ni. Nak bagi tuan-tuan main. Haram tak main? Sembahyang perlu lupa rakaat. Dia tengok ni cantik macam Nabawi, Masjid Nabawi. Kemas ni puan ni pelekat macam mana? Tak tahu berapa rakaat. Mujuk lah yang ni duduk tepi ni saya puji lah. Bukan saya nak jack surau ni. TV ni sepatut dia jangan tak depan, tak tepi.
Berapa masjid TV tak depan. Jemaah belakang, seminggu jadual kuliah, dia baca tamid duduk berdiri tuan. Hari Isnin, Ustaz Osman tajwid yang ni tak boleh main. Dia suruh baca seorang-seorang mampu yang ni. Seminggu punya jadual kuliah, dia baca habis, cerah. Panggil Ustaz, Ustaz, mai ceramah Surah Mi'raj, Ustaz. Pasal apa? Allah Ustaz, nak bagi imarah surau Ustaz. Ada apa kau ni? Satu masjid telefon, dia kata, Ustaz, mai kita ceramah sikit. Saya kata nak buat apa? Nak bagi orang mai surah ramai. Saya kata tak payah duk ceramah. Aku ceramah berapa belas tahun dah. Masa time ceramah ramai, baju tak ada. Nak bagi ramai, dia bukan payah suruh malaikat taibah mayat kat atas kubur tu, bagi duduk atas tu. Dia tengok ketat masjid. Mai dengar ceramah. Ustaz ceramah, dia tutup lena. Ustaz baru cerita Nabi naik ke langit, dia lena. Masa Ustaz tu cerita Nabi turun, dia tak jaga. Balik rumah bini tanya, Ustaz cerita apa malam ni bang? Allah, cerita Nabi naik ke langit lah. Betul? Tak tahu dia tinggal kat atas tu, tak turun-turun pun. Masa Ustaz tu cerita turun, hang tak jaga. Tambah duk pergi hidang pula, makanan atas meja siap-siap dah luar. Sambil mayang maghrib pun dia duk fikir, kotiau goreng, nasi goreng luar. Nak apa dia? Nak cerita benda tu. Cuma malam ni saya nak bawa pendekatan yang berbeza. Saya nak ulas Isra' Mi'raj malam ni dengan isu semasa. Boleh ke tak? Nak bagi tuan-tuan faham. Tidak tuan-tuan tak faham. Duk heran pasal apa nak kena dengar ceramah Isra' Mi'raj. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala jemput Nabi bertemu dengan dia. Di antaranya tiga digariskan oleh ulama. Almarhum Syekh Ramadan Buti menggariskan tiga benda. Saya nak ambil poin yang pertama. Yang pertama kata almarhum Al-Syahid Syekh Dr. Ramadan Buti rahimahullah, kerana Nabi berhadapan dengan saat yang cukup berduka cita, kematian dua orang yang menjadi tulang belakang dalam kekuatan gerak kerja dakwah Nabi SAW. Tuan-tuan semua tahu, dipanggil tahun tu tahun kesedihan. Semua tahu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nak menunjuk sebahagian kecil daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Linuriyahu min ayatina, dalam surah ayat pertama surah Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Betul sambung, linuriyahu min ayatina. Sebab apa? Allah Ta'ala nak tunjuk sebahagian kecil daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nombor 3. Yang ada buku tulis, tak ada apa. Tuan-tuan kan jenis kuat mengapai. Banyak orang kata di Puchong ni, adik-beradik Imam Syafi'i ramai. Jenis mengaji haram apa tak bawa ni. Betul-betul keluar daripada rumah tadi 2 biji peluru, 1 pistol ni bawa. Nak pergi mana bang? Nak pergi perang, dia kata. Nombor 3. Allah Ta'ala tunjukkan dalam Isra' Mi'raj ni apa dia? Yang ketiga, itulah penyakit-penyakit umat kamu wahai Muhammad yang akan mereka berhadapan di dalam kehidupan mereka. Saya nak ambil 2. Poin yang pertama tak ada cerita. Yang tu ramai dah ustaz cerita. Tahun kesedihan. Sebab apa tahun kesedihan? Saya tak mau cerita dah. Tuan-tuan faham dah yang tu kan? Siapa dia yang Allah Ta'ala jemput pada waktu tu? Tuan-tuan tahu dah kan? Semua tahu dah. Yang pertama siapa dia yang Allah Ta'ala jemput? Isteri Nabi Sayyidatina. Yang kedua, Kelia. Tuan-tuan tahu. Saya nak ambil poin yang kedua. Allah Ta'ala nak tunjuk tanda-tanda kekuasaan dia. Bukan banyak, baru sikit dia tunjuk. Ada umat yang pada waktu itu
yang sudah beriman kepada Allah, yang sudah beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dek kerana Isra Mi'raj mereka kembali ke dalam lembah kekufuran. Tak ada fikir. Gila ke apa ni? Duk cerita apa Sebab apa dia? Mereka nak semua benda kena terima dengan akal, baru mereka nak boleh terima. Hak ni masalah yang berlaku pada umat zaman sekarang. Nak terima Islam, mesti terima dulu dengan akal. Ni masalah. Bukan semua benda dalam Islam tanda boleh fikir dengan akal. Dia kata tak boleh fikir. Dia kata, awak ingat semua yang benar boleh fikir dengan akal baru jadi. Dia kata ni duk cerita azab dalam kubur ni sampai kita naik takut. Kadang-kadang mohong pun ada. Dia duk fikir aku tu. Mohong macam mana? Itulah ada ustaz-ustaz duk cerita. Ada ulak syuja'ul aqra' nak besar. Dia nak masuk kot mana? Dia duk fikir. Dia kata kubur pak kami jenis tak semayang. Memang kami buat konkrit di atas dinding tu. Memang tak temui dia kata. Budak tu, dia duk cerita, dia duk pucung. Dia kata kami tuang konkrit penuh dah ustaz. Kubur tu memang tak boleh pihu apa dah. Dia duk fikir dengan kepala otak. Ada yang mai jumpa dengan saya, dia kata, tak munasabah ustaz. Saya kata lah, hantar duk fikirlah benda yang mati nanti tak munasabah. Hang duduk dalam perut mak hang. Hang munasabah tak fikir duduk dalam perut mak hang macam mana? 9 bulan, bukan 9 jam. Bukan 9 minit. 9 bulan. Terbit keluar. Hang suruh doktor sumbat masuk balik. Kobat tak lepas. Kalau hang nak fikir dengan kepala otak hang. Sebab tu orang kata saya ni cengih. Tak kena cakap direct, tuan-tuan. Saya minta maaf. Saya bubuh depan-depan. Ada orang kata tak boleh ustaz. Kita dakwah ceramah ni ibarat tarik rambut dalam tepung. Rambut tak putih, tepung tak selera. Saya kata tak, tu bukan aku, orang lain. Ustaz lain boleh nak tarik tepung rambut dalam tepung. Aku tak ada. Aku je ambil tepung, sepak depan muka tu. Baru dia tahu kata tu tepung. Betul tak? Direct. Kok dia panggil straight the point. Direct. Tu pun 4 kali duk sebut sebelum nak keluar. Ya. Bini dia kata, pi pucung tu bagi ada orang putih 2-3 benda sikit. Dia kata, bagus nampak kemas. Dia kata, tidak nampak kita lekeh dengar orang kot dia. Duk apa dah 3-4. Bini dia berhantar. Dia kata, sekali awak keluar 3 kali. Dia kata, orang putih. Straight the point, 2 kali dia kata, awak keluar actually. Biar nampak kemas sikit. Dia kata, tuan-tuan tunggu. Dah duk cari tak tahu nak tak mana lagi. Tunggu. Keluar actually 2 kali. Nampak kemas selalu lah. Tunggu tak? Dah dia tak tahu nak buat keluar tak mana lagi. Sekali mungkin ada lagi. Nak ceramah duk kena berlapis-berlapis. Tak ada. Saya bagi direct. Kalau semua benda hang nak fikir dengan kepala otak hang, baru hang nak terima, mampu lah tuan-tuan. Fikir tengok yang duk pergi buat haji, duk pergi melengung dekat Padang Arafah tu apa? Balik melengung dalam hotel lah. Dengan nak kencing berak membayar betul tak? Kalau hang nak fikir dengan kepala otak hang. Tuan-tuan baru pergi umrah, cuba pergi haji tengok. Nak beratuk jamban pun, oi. Celah tu pun nak Kementerian Kesihatan Saudi kata tak ada booster dose, tak boleh masuk jamban. Punah tuan-tuan. Boleh aku tu nampak macam takut dah pun. Bukan cuit sikit takut nak kot. Kalau takut jangan nak panggil saya. Tuan-tuan takut apa tuan-tuan? Tara Mamat Rembau tu pun boleh jadi Menteri Kesihatan. Saya tak layak. Bukan payah tuan-tuan. Menteri Kesihatan Malaysia ni tekpik pun boleh jadi tuan-tuan ni. Sebab dekat nak terus cucuk. Tekpik bukan dia dekat terus cucuk. Dia boleh cucuk tambah. Duk melangut dekat Padang Arafah. Tuan-tuan fikir tengok. Logik akal ke tak tuan-tuan? Munasabah ke Munasrawak ni? Ya duk pergi ambil batu, duk pergi melontak dekat Jumrah tu nak buat benda apa? Orang Kedah dia panggil tengelong. Sini panggil melontak. Dia pergi jumpa kita, dia kata ustaz,
Umrah ada atau ni ada? Berapa hari bulan? Kita berhabak sekian-sekian hari bulan. Dia kata kalau pi 15, kira 16 sampai lah Zat. Lebih kurang sehari sampai kot. Kita direct flight. Lepas tu yang kita nak pergi Tengalong Batu tu hari apa? Kita kata Pak Long ni umrah bukan haji. Dia kata Tengalong pergi. Dia kata alang-alang sampai ada tutuh Tengalong setan tu pergi buat balik. Dia kata. Yang tu yang dia bawa orang suruh pergi kutip batu sak-sak ni kat sana. Dia bawa batu sungai daripada Kedah tuan-tuan. Pergi kutip kat sungai sedih belum. Duk timang kilo, pihak airline kata ni awak berat sangat. Dia kata, hamba boboh, aku nak Tengalong setan. Dia kata, jangan dua orang. Baju tak bawa, tak apa, batu ni kena bawa. Nak Tengalong setan. Tu yang jadi berdarah kepala apa lagu tu. Tengalong sungguh, tuan-tuan. Nak haram setan, nak haram. Habis batu selipar, habis selipar, kain ihram dia pun dicabut. Duk nak haram, orang Kedah tuan-tuan. Nak haram apa? Tuan-tuan fikir dengan akal tengok tuan-tuan. Nak siapa? Nak habak kata bukan semua perihal agama otak kena terima, baru hati hang boleh terima. Dalam agama ni banyak benda yang bercanggah dengan otak, tapi hang kena beriman. Terutamanya benda-benda yang berkaitan dengan benda ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib, kena beriman. Allah Ta'ala nak abang. Kekuasaan aku ni hebat. Aku baru tunjuk sikit dia ke hampa, selera. Aku baru hantar COVID ke hampa, berpecah. Baru hantar COVID. Natang tak nampak dengan mata kasar. Tak nampak. Ni yang kata COVID-19, dia malah Alpha, dia malah Delta, ni dia malah pula Omicron. Ni lah ni. Ni baru perempuan. Umi. Ni baru perempuan. Selera dah. Itu yang saya habak. Orang Kok Diang dah buat kajian. Saintis Kok Diang. Kok Diang ni semua ada tuan-tuan. Cuma kami ni tak nak tunjuk hebat. Kami dah buat kajian. Bulan Ramadan ni varian baru. Pelak kron. Dia nak main ni. Tuan-tuan tunggu. Lagi berpecah kita. Baru dihantar benda musibah yang mata ni tak nampak. Mata kasar tak nampak. Dan bayang, tu baru benda yang tak nampak dengan mata pun selera. Tu yang ada semang kata hang kemas tu tak mana. Yang hang tak mau nak sembah aku ni berseba. Hampa ni lemah. Hampa ni papa kedana. Hampa ni miskin. Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Yang kaya-raya ni Allah maha kaya. Kita miskin merempat. Nak belaka apa? Hang baru ada gelaran Datuk Seri, Tan Sri, YB apa semua. Hang nak sombong dah porak. Temah tak mana hang kaya. Tak mana kaya hang. Sebab tu kita hidup ni tuan-tuan di atas bumi, di bawah langit.